Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak ulang kaji sikit tajuk-tajuk tingkatan 4 yang menggunakan nota teknik kilat sains SPM ni yang dibuat oleh Puan Mazna binti Bacuk. Ni bab 2 koordinasi badan. Sistem saraf manusia terbagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Okay, sistem saraf pusat terbagi kepada dua juga, iaitu otak dan saraf tunjang. Jadi ada dua sistem saraf pusat. Kemudian sistem saraf periferi ini terbagi kepada sistem saraf soma dan juga sistem saraf autonomi. Sistem saraf soma ini terbagi kepada saraf kranium dan juga saraf spina. Okay, kemudian ini ialah neuron perantaraan yang macam akar inilah dendrit dan ini ialah badan sel. Okay, kemudian di neuron yang bersambung dengan organ deria ni kulit ialah organ deria. Jadi neuron yang bersambung dengan organ deria ini dipanggil sebagai neuron deria. Okay, fungsinya ialah membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Okay, daripada reseptor dalam organ deria ini ada reseptor yang berfungsi untuk mengesan rangsangan. Jadi neuron deria ni akan membawa impuls tadi daripada reseptor pergi kepada sistem saraf pusat. Okay, kemudian ini ialah dendron. Dendron ni fungsinya ialah membawa impuls masuk ke dalam badan sel. Dan ini ialah badan sel yang mengawal aktiviti sel. Kemudian ini ialah axon. Okay, axon ni selepas badan sel ni ada axon. Fungsinya ialah membawa impuls keluar dari badan sel. Kalau dendron dia bawa masuk ke badan sel. Kalau axon fungsinya membawa impuls keluar dari badan sel. Okay, kemudian dalam kulit ni tadi ada reseptor. Reseptor ni fungsinya ialah untuk mengesan rangsangan. Kemudian yang di luar ini ialah salut myelin. Salut myelin ini fungsinya untuk membantu mempercepatkan penghantaran impuls. Okey, kemudian ini ialah neuron motor. Kalau kita tengok neuron motor ni sama macam tapak tangan kita. Okey, yang ini yang macam akar-akar ni ialah dendrit. Apakah fungsi dendrit? Dendrit ini dia menerima impuls dari neuron lain dan menghantarnya ke badan sel. So ini ialah badan sel. Kemudian yang ini ialah axon. Jadi apakah fungsi axon? Axon membawa impuls keluar dari badan sel. Jadi dendrit ni dibawa masuk impuls, kemudian axon ni dia akan membawa keluar. Kemudian yang ini ialah di luar ni ialah salut myelin, fungsinya untuk mempercepatkan penghantaran impuls. Okay, kemudian ni otak. Okay, ada 3 bahagian otak kat sini. Yang pertama yang besar ni ialah cerebrum. Cerebrum ni dia berlipat-lipat. Kenapa dia berlipat-lipat? Untuk meningkatkan luas permukaan bagi menempatkan lebih banyak neuron. Jadi fungsi cerebrum ni ialah mengawal tindakan terkawal. Contohnya apa tindakan yang kita boleh kawal seperti berjalan, bermain. Okay, kemudian yang kecil di belakang ini ialah cerebellum. Okay, sebab dia kecil, L cerebellum. Fungsinya ialah mengawal keseimbangan dan pergerakan. Dia mengawal keseimbangan badan. Okay, contohnya untuk orang gimnastik lah, ataupun kita berbasikal, ataupun kita berjalan di atas titi yang kecil. So, untuk mengawal keseimbangan, cerebellum yang akan mengawalnya. Okay, kemudian yang ini ialah medulla oblongata. Medulla oblongata. Dia mengawal tindakan luar kawal. Okay, mengawal tindakan luar kawal contohnya bernafas, denyut nadi, denyutan jantung. Benda yang kita tak boleh kawal dan berlaku tanpa kita sedar. Kemudian tindakan refleks. Okay, kalau kita nampak sini bentuk macam ni, ini ialah saraf tunjang. Jadi saraf tunjang ni, bila nampak saja saraf tunjang, maka ini ialah tindakan refleks. Sebab saraf tunjang mengawal tindakan refleks. Okay, contoh-contoh tindakan refleks ialah sentakan lutut, sentuh objek panas dan juga sentuh objek tajam. Okay, tindakan refleks ini fungsinya ialah untuk mengelakkan daripada kecederaan. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini mula dari mana? Okay, mula daripada sini, kulit ni organ deria. Dalam kulit kita ni ada reseptor yang mengesan rangsangan. Okay, rasa sakit, kena panas. Jadi kemudian selepas reseptor, apa yang membawa impuls tadi ialah neuron
ya. Dekat organ deria, kulit ni organ deria, maka mula dengan neuron deria. So neuron deria bawa pergi masuk sistem saraf pusat iaitu saraf tunjang. So dalam ni ada neuron perantaraan. Jadi neuron perantaraan ini fungsinya ialah untuk menerima impuls dari neuron deria dan menghantarnya ke neuron motor. So, kat sini dah ditafsir maklumat. Kemudian impuls tadi akan dibawa oleh neuron motor pergi kepada efektor. Okay, efektor dekat sini ialah otot. Okay, ini ialah arka refleks. Apa itu arka refleks? Arka refleks ialah laluan impuls. Okay, macam mana laluan impuls bagi tindakan refleks? Yang pertama ialah bermula dengan reseptor. Okay, reseptor ini yang ada dalam kulit ataupun organ deria. Dia akan mengesan rangsangan. Reseptor ini fungsinya mengesan rangsangan. Kemudian impuls tadi, maklumat tadi akan dibawa oleh neuron deria. So impuls akan dibawa oleh neuron deria pergi ke mana? Pergi ke saraf tunjang. Okay, pergi ke saraf tunjang. Kemudian dalam saraf tunjang ni ada neuron perantaraan. Okay, daripada saraf tunjang, neuron perantaraan tadi akan membawa impuls dari neuron deria pergi kepada neuron motor. Dan akhirnya neuron motor ni akan hantar impuls pergi ke efektor. Efektor ni sama ada otot ataupun kelenjar. Okay. Jadi bila neuron motor ni dah hantar impuls pergi ke efektor, maka berlakulah tindakan refleks. Otot tadi akan mengejut. Okay, kecuali untuk sentakan lutut, hanya 2 neuron saja yang terlibat. Neuron deria dan juga neuron motor. Neuron untuk sentakan lutut, neuron perantaraan tidak terlibat. Hanya untuk sentakan lutut saja. Untuk tindakan refleks yang lain, dia melibatkan 3 neuron. Neuron deria, neuron perantaraan dan juga neuron motor.